paling kelakar sekali kena denda lah bila dia suruh Sumares menyanyi atau berjoget. Memang kelakar. Dia macam marah, tapi dia panggil semua pemain. Okay, now you dance. Sumares pun apa lagi? Berdondang sayang ada. Seperti yang kita tahu, COVID sekarang telah semakin hari semakin naik. Jadi saya harap kepada semua, ikutilah SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jangan lupa pakai mask ke mana-mana. Kepada sesiapa yang belum ada mask lagi, boleh pergi ke www.monyok.com untuk dapatkan limited edition Azman Adnan punya. Dan jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan di YouTube. Yang paling penting, jangan skip iklan. Number 5. Coach M. Karatu. Coach M. Karatu merupakan seorang pemain sebelum jadi jurulatih, dia seorang pemain Malaysia dan juga pemain pasukan Perak. Dan saya berlatih di bawah Coach Karatu adalah pada tahun berapa saya dah lupa, tapi umur saya 18 tahun lah. Pasukan Malaysia peringkat ASEAN bawah 18 tahun, Coach Karatu melatih saya. Apa yang saya dapat daripada Coach Karatu, dia ni seorang yang orang cakap open minded untuk tunjuk ajar kepada pemain-pemain begitu mudah kita orang faham. Jadi bagi saya di luar padang pun M. Karatu dia boleh duduk dengan pemain walaupun kita tahu dia seorang nama yang besar. Masa tu umur saya pun baru 18 tahun. Dia sanggup datang ke bilik. Kita orang duduk hostel, dia sanggup datang ke bilik, borak dengan saya, Azman. Okey, saya macam ni. Dia cerita. Dia cerita kisah dia. Dia nasihatkan saya bagaimana untuk berjaya di masa akan datang. Itulah Coach M. Karatu yang saya kenali. Bukan di dalam padang aja, tetapi di luar padang. Kerana boleh kata masa saya bersama Coach M. Karatu, hampir setiap malam dia akan datang bilik saya, akan bercerita mengenai pasukan bola sepak di Malaysia dan karier dia sebagai pemain, dan juga menasihatkan saya untuk menjadi pemain yang lebih berjaya di masa akan datang. Latihan yang paling abang tak boleh lupakan dengan Coach M. Karatu ni adalah larian speed ujung ke ujung, maksudnya daripada tiang bendera ke tiang bendera, lepas tu patah balik, lepas tu dalam masa sama ada exercise lain. Bukan terus berhenti macam tu. Contohnya selepas kita buat speed, kita patah balik, and then kita ada jumping sikit, lepas tu terus kita buat shooting ke arah gol. Itu yang dilakukan oleh Coach M. Karatu dulu masa saya bermain di bawah Coach M. Karatu untuk pasukan Malaysia bawah 18 tahun. Number 4. Chow Kai Lam, kalau kita sebut di KL ni, boleh katakan semua pemain mengenalinya. Kerana Chow Kai Lam telah berjaya membawa pasukan KL menjuarai beberapa piala. Sekarang dia dah mendiang Chow Kai Lam. So saya pernah berlatih dan saya bermain untuk kali pertama bawah jurulatih Chow Kai Lam adalah dalam skuad Barcelona. Dia yang memilih saya untuk menjadi pemain skuad Barcelona, sehinggalah karier saya terus berkembang. Disebabkan oleh Coach Chow Kai Lam. Chow Kai Lam walaupun nampak tegas, nampak garang, tetapi dia punya hati yang baik, yang profesional lah, senang cakap profesional. Okay, pengalaman dengan Coach Chow Kai Lam, saya tak boleh lupakan. Dia nak melawak tau. Kadang-kadang bila dia duduk dengan pemain semua, dia nak bercerita, tapi cerita dia tu cerita lawak, padahal serius. Yelah, kadang-kadang dia tersasul bercakap dengan dia punya, orang cakap pronunciation dia tu, dia nak sebut bahasa tu lain bunyi dia. Itu yang buat kita orang sampai sekarang lah, kalau siapa yang dalam skuad Barcelona tu, dia akan ingat apa yang mendiang ni cuba nak sampaikan. Betul, tapi cara penyampaian dia tu, bahasa dia tu boleh jadi lawak. Itu yang takkan saya lupakan.
Number 3. Ken Warden pada Australia. Terjadinya Ken Warden melatih pasukan Selangor semasa Selangor menjalani latihan di Australia, di pre-season di Australia, kita orang tak ada coach. Tiba-tiba dia datang. Kita orang training masa tu dekat Padang loh. Yalah, dekat luar negara dia ada padang, bukan padang macam taman. So dia datang, dia approach diri dia dekat Dato' Aini. Dia minta untuk bawa one session. Dan masa dia bawa, dia pandai tackle player. Ini kelebihan Ken Warden. Dia bawa ni satu session. Bila satu session tu faham lah, training, warm up semua dia bawa dengan cara dia. Padahal dia bukan coach. Masa tu dia belum ada lesen lagi. So dia bawa and then habis latihan tu. Bila habis latihan, Dato' Aini tanya kepada pemain-pemain, macam mana coach ni, okey tak? Semua happy. Semua cakap, baik gak coach ni kan? So start pada tu, Ken Warden pun diambil lah oleh pasukan Selangor dan terus melatih kami di PKNS. Dan dia menjadi seorang jurulatih yang belum ada lesen lagi masa tu. Dia bawa tim Selangor. Dan dia ambil lesen, kalau tak silap saya pun, di FAM. Disebabkan kelebihan yang ada dekat Ken Warden ni, dia pandai tackle player. Ini kelebihan dia. Maksud saya, kadang-kadang bila kita tersalah buat sesuatu, dia akan cakap, okay, well done boy, come on my son. Dia selalu guna perkataan-perkataan macam tu. Don't worry, okay, come on my son, I know you can do it. Macam itulah. Dia banyak guna psikologi lah. Itulah kelebihan Ken Warden. Di Malaysia lah, tak silap saya, dia ambil lesen sebagai jurulatih. Kenangan lah bersama dengan Ken Warden ni yang tak boleh saya lupakan lah. Bila pergi ke rumah dia di Australia, gambar poster besar, gambar saya dengan dia je. Itulah player-player bila tengok, patutlah anak kesayangan Ken Warden. Kau tengoklah gambar dia, bapak sikitnya besar tu, betul-betul dekat hall rumah dia. Dan saya pun terkejut, rupanya dia pun minat saya kan. Dekat situlah kenangan yang saya tak boleh lupakan bila saya ke Australia, ke rumah Ken Warden. Yang saya tahu, saya dah tengok sendiri, player-player lain pun dah tengok sendiri dekat rumah dia. Sekarang saya tak tahu dia duduk mana, Australia ke dia duduk mana, saya tak tahu. Tapi itulah kenangan yang takkan saya lupakan kerana saya terkejut. Yalah, kita masuk rumah dia, rumah coach, tengok, player lain, macam besar ni kan. Ya, poster dah macam poster billboard dah jadi dia kan. Besar tak besar, gambar saya dengan dia tengah peluk. Itu lah, bila dah peluk, start tu biasalah gurau senda kan kawan-kawan. Patutlah anak emas, patutlah sikit-sikit kan. Kalau Azman je, Ken Warden tak nak marah. Itulah ayat-ayat keluar. Biasalah ayat-ayat gurau-gurau senda kawan-kawan kita kan. Tapi realiti dia, itulah besar gambar saya bersama coach Ken Warden dekat rumah dia. Saya dengan Ken Warden, dengan tim Selangor dan juga tim Malaysia. Mana kita orang dah juara banyak kejuaraan yang Ken Warden kecapi bersama pasukan Selangor dan pasukan Malaysia. Bukan sekejap. Dengan Ken Warden boleh katakan lama. Number 2. Untuk seterusnya ni, Dollah Saleh. Saya kenapa bila orang sebut Azman akan sebut Dollah Saleh? Kerana saya pernah bekerja bawah Dollah Saleh. Dan saya tahu, dan ramai pemain tahu, siapa yang bersama coach Dollah Saleh ni boleh katakan diorang ni beruntung. Kerana Dollah mempunyai mentaliti luar negara. Dia tak pernah kacau pemain, dia hanya tumpukan di dalam padang dia. Betul-betul macam luar negara. Kalau pemain ada masalah, pemain datang jumpa dia, bagi tahu. Dia open minded ya. Walaupun kes tu besar, kes tu kecil, kalau ada problem, straight terus jumpa dia. Tak perlu nak simpan, nak apa kan. Kerana Dollah Saleh ni nak ikut daripada segi diri dia lah. Yang apa yang saya kenal dia, dia ni seorang yang tak ada depan A, belakang B. Dia ni seorang yang jujur. Senang cakap lah, seorang yang jujur. Kalau depan players tu, dia cakap, Man, malam ni kau main out lah Man.
Dia akan cakap, tapi tak apa man, next game kau bakar. Come on, I know you can do it. Tak adalah dia cakap I know I can do it. Dia cakap aku tahulah kau boleh buat. Kan? Maksud dia macam tu. Dola Saleh ni, kita perlu cari coach yang macam ni. Sebab apa? Kebanyakan coach, saya bukan tuduh semua, depan pemain, oh bagus-bagus. Belakang duduk dengan management, dia bantai pemain tu balik. Sebab apa? Nak jaga buntut sendiri. Tapi Dola Saleh lain. Bagi saya, seorang yang jujur, yang ikhlas, dan berani cakap benar. Kalau tak betul, dia cakap tak betul. Kalau betul, dia cakap betul. Itulah kelebihan Dola Saleh. Kalau dengan Dola Saleh ni, dia nak bagi orang, nak bagi pemain-pemain ni denda kepada pemain-pemain ni, denda-denda yang kelakar je. Tak adalah saya cakap, nak cakap serius ke, tak ada. Pasal kita dapat lihat, bila Dola Saleh jadi jurulatih, pemain-pemain akan bermain untuk dia tau. Berjuang untuk dia. Bila sebut nama Dola Saleh, kita pun tahu dia bawa klub MPPJ kan, juara. Dia bawa Selangor, Pahang. Di situ terbukti yang dia ni seorang jurulatih yang berjaya. Sekarang kita ceritakan kenapa saya memilih Dola Saleh. Sebab sikap dia. Bila sikap dia dah macam Europe, dia tak campur, cuma take note. Dalam padang je dia nak pemain tu all out. Dalam training ke, dalam game ke, kau perform. Luar, itu kau punya hal. Dia tak campur. Sama. Sebab ini terjadi pada saya. Bila coach Ken Warden, bila di luar, dia tak campur hal saya. Di dalam padang, yes. Dalam padang dia tegur. Dia tegur. Betul tak betul, dia akan bagi tahu. Tapi di luar, dia tak kacau. Sama juga dengan Dola Saleh. Senang cerita macam ni lah. Kebanyakan coach yang datang, yang pernah saya main ni, daripada luar negara ke apa, termasuk Dola Saleh, dalam padang kena tumpukan latihan. Sebagai dia coach, dia tumpukan kita punya performance dalam padang. Dia take note dekat situ. Kita training betul ke, kita perform game ni bagus tak bagus malam ni, dia ambil dekat situ. Dia tak luar padang, itu players. Sebab players semua dah besar-besar lah. Semua dah kahwin, dah ada anak bini, takkan dalam kelambu pun Dola Saleh nak jaga. Maksud saya, dia tumpukan di dalam padang. Sama juga macam coach-coach hero. Dia orang tumpukan dekat padang je. Luar dia tak campur. Skandal sana, skandal sini dia tak campur. Itulah kelebihan Dola Saleh. Okey, yang paling kelakar sekali kena denda lah bila dia suruh Sumares menyanyi atau berjoget. Itu yang paling kelakar lah. Itu kenangan tu memang sampai sekarang saya akan ingat. Memang kelakar. Dia macam marah, tapi dia panggil semua pemain. Okay, now you dance. Dia suruh joget. Sumares pun apa lagi. Goyang, goyang, goyang kepala, goyang, goyang, goyang. Berdondang sayang. Dia Zambia dia ke apa kan, Gambia dia. Lepas tu dia suruh nyanyi. Abang dah lupa lah, tapi memang kelakar lah dia joget tu kan. Dan dia joget macam cerita Piramli lah kan. Dia tepuk tangan kan. Dia kira dia joget sendiri lah. Yang lain semua tepuk tangan kan. Coach diri tegak kan. Coach gelak macam tu kan. Coach cakap, Dola Saleh inilah kelebihan dia, kejujuran dia. Dalam masa sama cuba mendenda pemain, dalam masa tu mengeratkan silaturahim antara pemain dengan coach. Bila pemain jumpa coach, kita akan hormat. Saya sendiri pun hormat dia hingga sekarang. Walaupun saya dah tak ada apa dah, saya jumpa dia, saya hormat dia kerana sikap dia. Sebab apa? Ini yang kita nak. Sikap, kalau tak betul, dia cakap tak betul. Jangan depan pemain cakap, kau bagus lah. Belakang, jumpa management, player ni tak bagus. Apa rasa sebagai pemain tu kalau dia tahu coach macam tu? Mesti dia marah. Dalam masa sama, akhlak kita lah. Sebagai manusia pun tak bagus lah macam tu. Number 1. Okey, seterusnya ni special sikit. Yang ni lain pada yang lain. Memang dia ni tak membawa orang cakap pasukan negeri ke, cuma peringkat bawah 18 tahun aja. Saya macam bagi satu penghormatan kepada dia, Cikgu Yusof.
Sekolah Menengah Jalan Cochrane. Kenapa saya sebut? Orang akan heran, apa Man sebut Cikgu Yusof ni siapa? Kita perlu ingat, tanpa cikgu kita tak mungkin berjaya sekarang ni. Kerana Cikgu Yusof lah yang memulakan karier saya sebagai pemain bola sepak, dan dalam masa sama mengajar bagaimana cara taktik untuk bermain bola. Orang heran, kenapa Azman pilih Cikgu Yusof? Inilah sebab dia. Sebab dia tak ada cikgu, kita belum tentu berjaya. Kerana cikgu ni lah yang mainkan peranan. Sanggup dia datang naik motor ke Padang tiap-tiap petang. Padahal dia sekolah pagi je, dia dah boleh balik rehat lah. Tapi sanggup dia datang untuk mengajar saya macam mana nak main. Okey, lepas pas bola kanan, lari kiri. Lepas pas kiri, lari kanan. Macam mana nak main 1-2, wall pass, through ball. Tahun tu saya dah belajar benda-benda ni. Boleh imajinasi tak? Tahun 90-an saya dah belajar benda-benda ni. Penetration, through ball, diagonal, semua Cikgu Yusof dah ajar. Dia ada knowledge. Cuma dia cikgu sekolah saja. Saya ingat kalau bukan dia cikgu sekolah, dia betul-betul ambil lesen pada tahun 90-an tu, kekurangan coach, saya rasa dia mungkin jadi seorang jurulatih yang terbaik. Kerana bawah dia je, boleh katakan zaman tu ramai pemain-pemain KL yang datang dari sekolah Cochrane. Itu yang saya bagi tahu. Kenapa saya memilih Cikgu Yusof? Kerana saya nak bagi penghormatan kepada dia. Cikgu Yusof ni garang. Okey, dalam sekolah dia cikgu disiplin. Kalau dah cikgu disiplin memang garang. Terus terang saya cakap, dalam masa sama mengajar bola sepak, dia dengan Cikgu Asnan. Tetapi bila dengan budak bola, dia ada special sikit lah. Maksudnya dia macam bagi muka. Azman, kali awak jangan buat lagi macam tu lah. Dia punya tonasi dia kan, yang kita membelah. Itulah apa yang saya boleh ingat dengan Cikgu Yusof ni. Kalau kata dia betul-betul marah, dia akan cakap dengan pemain. Tapi perkataan tu pun kelakar agak dia sebut tu. Kalau saya sebut tu pun tak boleh. Budak sekolah Cochrane, siapa yang bawa dia semua tahu. Cikgu Yusof. Dan kepada semua cikgu-cikgu yang melatih anak murid dalam bola sepak, saya bagi penghormatan. Tanpa cikgu, belum tentu anak murid kita ni akan berjaya. Kerana cikgu lah saya ada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Asnan. Ramai yang menanyakan abang, bagaimana nak tackle coach untuk dapat dalam kesebelasan utama? Jawapan dia paling senang. Pertama, ikut arahan coach. Kedua, bermainlah bermati-matian. Yang ketiga, keluarkan apa yang ada. Bukan keluarkan yang dalam seluar ke apa. Tak, maksud abang keluarkan awak punya skill, awak punya teknik, gaya movement awak yang dah berlatih dengan coach selama ni, awak keluarkan. Barulah coach tu impress nak ambil. Budak ni bagus lah. Kalau awak tak usaha, awak relax aja, awak tak tunjukkan apa-apa, sekadar datang dengan bergaya aja, mana mau. Inilah kisah tentang 5 jurulatih yang abang rasa ni pilihan abang sendiri. Dan termasuk Cikgu Yusof dan Cikgu Asnan tu. Jadi dalam masa sama sebenarnya jurulatih ni dia memainkan peranan untuk membentuk, membimbing pemain-pemain. Kalau kalah, kita tak boleh nak blame sangat dekat jurulatih. Yang main adalah pemain. Pasal pemain harus main peranan. Jangan kalah, salahkan coach. Ini banyak berlaku. Saya tak perlu sebutlah dekat mana, tapi banyak berlaku. Tiap kali kalah je, coach yang kena. Padahal yang main pemain. Itu bagi abang, kalau boleh, pemain pun ambil tanggungjawab, responsible. Sebab awak yang bermain. Jurulatih ni hanya guide awak, bagi taktik macam mana, untuk apa move kat sana ke, taktikal lah, senang. Jurulatih ni dah bagi, yang main adalah player. Tapi di Malaysia ni, apa yang saya dapat lihat, kalah je blame coach. Sampai situ je lah cerita abang. So kita jumpa lagi di next episode. Nantikan. Subscribe channel The Azman Adnan.